Selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua yang datang menonton video kami pada hari ini. Untuk makluman semua, setiap negara mempunyai penerapan dan juga kefahaman yang berbeza terhadap sesuatu budaya yang sama. Oleh itu, budaya yang diamalkan di berbagai tempat adalah berbeza. Melancong merupakan salah satu cara kita untuk mempelajari dan juga memahami budaya orang lain. Walau bagaimanapun, terdapat berbagai cabaran yang timbul semasa kita melancong ke tempat lain, terutamanya yang datangnya daripada perbezaan budaya dan juga adat. Maksud pelancongan halal dalam konteks Malaysia ialah percutian atau pengembaraan mereka yang beragama Islam ke sesuatu tempat yang menyediakan kemudahan-kemudahan yang mesra Islam, termasuk dari segi pengangkutan, penginapan, pemakanan dan juga aktiviti-aktiviti kerohanian yang lebih mendekatkan diri setiap Muslim kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selain daripada itu, untuk menghargai keagungan dan keindahan ciptaan Tuhan di seluruh alam semesta dan juga untuk meningkatkan pengetahuan, daya kreativiti dan daya intelek untuk menghadapi cabaran hidup. Pelancongan Islam boleh berlaku di mana sahaja destinasi hatta melibatkan pengusaha dan pelancong bukan Islam, tetapi ia berbeza dari segi tujuan, nilai kegiatan dan produk atau perkhidmatan yang ditawarkan. Dari segi tujuan, pelancongan Islam lebih menjurus kepada lawatan yang mempunyai motivasi Islami seperti menunaikan haji atau umrah, tetapi ia tidak terhad kepada perkara tersebut. Ia juga boleh melibatkan tujuan-tujuan seperti perubatan, sukan, kesengganan diri atau pendidikan seperti yang digesa dalam ayat Al-Quran. Seterusnya adalah tujuan melancong bagi umat Islam. Yang pertama adalah untuk menyebarkan kefahaman agama Islam ke luar negara. Islam bukan sahaja mampu disebarkan melalui ceramah, malah ia juga dapat disebarkan secara langsung melalui pelancongan yang dilakukan oleh umat Islam. Ini kerana seorang Muslim mereka akan membawa identiti Islam ke mana sahaja. Oleh itu, pelancongan dapat menjadi medium dakwah bagi umat Islam di samping memberi kefahaman tentang Islam kepada penganut agama lain. Sebagai contoh, di Jepun, seorang pemilik sebuah motel telah menyediakan satu microwave khas untuk Muslim supaya tidak bercampur dengan bahan makanan yang tidak boleh dimakan bagi Muslim. Keadaan ini terjadi kerana pelancong Muslim sebelum ini telah memberi kefahaman kepada pemilik tersebut bahawa umat Islam tak boleh makan dengan bekas yang pernah terkena daging babi melainkan ia perlu disertu. Yang kedua adalah untuk mengambil iktibar dari tempat yang dijejaki. Pelancong juga memberi kita kesempatan untuk melihat masyarakat sekitar. Daripada situ kita dapat melihat masyarakat yang dirundung kemunduran, perbalahan sesama sendiri dan masalah jenayah berluasa sehingga dapat memberi pengajaran kepada diri sendiri. Dengan itu, kita akan merasa lebih bersyukur dapat hidup di negara yang aman damai. Okey, cabaran yang dihadapi orang Islam ketika melancong di negara barat ialah yang pertama ialah makanan. Makanan merupakan cabaran yang paling besar bagi orang Islam ketika melancong ke negara barat kerana kebanyakan di negara barat tidak banyak makanan halal yang dapat dimakan oleh orang Islam. Yang kedua ialah tempat solat. Solat merupakan perkara wajib yang perlu dilakukan oleh orang Islam. Tetapi di negara barat kebanyakannya, majoritinya orangnya bukan Islam. Disebabkan itu, tempat solatnya tidak banyak dan orang Islam khususnya perlu solat di bilik. Yang ketiga ialah aktiviti. Aktiviti yang berkaitan di negara barat contohnya ialah kelab malam. Bagi orang Islam haram melakukan aktiviti tersebut. Untuk cara-cara mengatasi cabaran ialah dengan melakukan siasatan terlebih dahulu tentang budaya negara tersebut. Ini dapat dilakukan dengan mencari tahu tempat makan yang menyediakan makanan yang halal. Selain itu, kita perlu membuat kajian dahulu tentang ajaran tradisional yang sesuai dengan agama Islam supaya tidak terpesong dari akidah agama. Yang kedua ialah sentiasa hormat budaya tempatan. Ini dapat dilakukan dengan tidak menegur cara hidup atau perangai agama mereka kerana berlainan dengan agama Islam. Yang ketiga ialah dapatkan bantuan daripada penduduk yang beragama Islam kerana mereka telah biasa dengan cara hidup dan tempat yang berada di sana. Secara kesimpulannya, perbezaan budaya merupakan sesuatu yang semula jadi, iaitu setiap budaya memiliki keunikannya yang tersendiri. Oleh itu, apa yang kita perlu buat adalah seharusnya mempunyai fikiran yang terbuka terhadap budaya orang lain dan cuba untuk mempelajari serta memahami keunikan budaya yang terdapat di sekeliling kita. Saya rasa itu sahaja daripada video kami hari ini. Sekian, terima kasih.